Ya, Assalamualaikum kawan, salam sejahtera. Ada yang request kat aku untuk buat video perbezaan antara badik, tumbuk lada dan juga beladau. Okey, nanti kita tengok apakah perbezaan tiga senjata pusaka Nusantara ni, dari segi reka bentuk dia, dari segi bahan yang digunakan, mungkin panjang bilah, dan beberapa ciri khas yang unik yang ada pada tiga-tiga senjata ini. Okey, mulakan yang pertama dulu. Ini dinamakan sebagai beladau. Beladau yang berasal daripada pagar alam Bersemah. Okey, kawasan Bersemah pagar alam di Palembang, di tanah Sumatera sana, di selatan Sumatera. Okey, ini beladau. Dia juga adalah senjata tradisional yang menjadi pakaian orang Melayu di sana lah. Beladau di sana ada perbezaan dengan beladau di Semenanjung. Beladau Semenanjung Tanah Melayu di Malaysia ni berbeza sedikit sebab dia saiz dia tidak sepanjang ataupun sebesar beladau pagar alam ni. Dan kalau beladau di Semenanjung ni dia agak mirip macam pisau jambia ataupun mirip seperti gerambit, tapi dalam saiz yang besar. Gerambit dia kecil kan, lebih kurang besar-besar 2 jari. Tapi kalau beladau di tanah Melayu dia macam hampir macam pisau jambia Arab. Cuma beladau pagar alam ni dia berbeza. Kemudian ini pula adalah tumbuk lada. Tumbuk lada daripada Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilannya antara senjata pusaka daripada Negeri Sembilan. Abaikan kain kuning ni. Kain kuning ni sebenarnya adalah untuk mengikat bahagian samping ni. Sebenarnya bahagian samping ni bahagian kepala dia ni longgar dan dia terbuka daripada batang surunai dia. Jadi aku ikat lah. So tidak ada apa-apa. Kenapa kuning? Sebab nampak cantik, itu je. Okey. Ini adalah tumbuk lada daripada Negeri Sembilan. Dan kemudian lagi satu senjata yang digunakan untuk dalam video ni sebagai membezakan jenis antara senjata adalah ini ada badik gecong. Badik gecong daripada ini badik gecong daripada Sulawesi ya, daripada Sulawesi. Ini badik gecong ni sebenarnya adalah senjata tradisi orang-orang Bugis. Kenal juga lah. Dikatakan mengikut catatan bertulis daripada beberapa rujukan menyebut bahawa asas kepada perkembangan senjata tangan yang satu keluarga seperti tumbuk lada ataupun beladau ni adalah berpunca daripada badik gecong. Badik gecong itu badik Bugis ni lah. Daripada ni menjadi ibu kepada dia macam senjata patriark ataupun moyang kepada senjata-senjata yang seterusnya muncul di alam Melayu. Badik lah, badik Kelantan lah, lepas tu dia berkembang jadi beladau lah, jadi apa lagi, jadi tumbuk lada. Dia ada pelbagai jenis dalam kategori yang ni. Okey, ini adalah antaranya lah. Okey, ini badik gecong. Okey, nanti kita tengok pula macam mana rupa isi dalam dia kan, untuk membezakan rupanya kan. Okay. Sebenarnya dalam keluarga pisau dan badik ni ada banyak sebenarnya. Cuma aku mengambil 3 contoh yang mudah sebab kita nak bercakap tentang topik utamanya adalah tumbuk lada. Apa beza tumbuk lada dengan badik. Okey. So ada 3 senjata yang ada perbezaan yang nyata dari segi bentuknya adalah pertama aku ambil badik gecong tadi, okey, dengan beladau. Ini adalah bentuk yang hampir sama, dia punya apa, kecondongan bilah dia, dan dia adalah contoh yang terbaik lah untuk kita melihat perbezaannya. Okey, kita tak payah tunggu lama, kita tengok perbezaan yang dari segi luaran. Dari segi bentuk gagang ataupun pemegang ataupun popular istilahnya disebut sebagai hulu. Kita tengok hulu ni berbentuk lain tau. Nampak?
Dia bentuk macam bentuk kepala, mungkin macam bentuk kepala ular kan, ke apa lah. Macam tu lah. Ni aku masih lupa nama dia punya hulu ni atau gagang dia. Sementara yang ni pula kita tengok tumbuk lada ni, gagang dia ataupun hulu dia adalah jenis tapak kuda, tapi jenis tapak kuda yang berukir. Kalau nak tahu tapak kuda macam mana tapak kuda, aku ada terangkan sebelum ni dalam video-video terdahulu. Kalau bila kita balik macam ni, okey, dia bentuk dia seakan seperti tapak kuda. Okey, ini dia berukir lah. Manakala yang ni pula adalah badik kecong. Dalam Bugis ni pun banyak nama-namanya. Nanti aku letak, aku akan selitkan nama dia ni. Aku lupa nama hulu ni. Hulu dia jenis apa? Banyak sebab dalam senjata Bugis, dunia persenjataan Bugis ni banyak gelaran-gelaran. Dia semua macam Jawa lah. Dua bangsa ni, Bugis dan Jawa memang kaya dengan pelbagai gelaran dan istilah sebab dia ada pelbagai jenis senjata kan, senjata tangan. Ini antaranya lah. Apa beza yang awal? Kita dah tengok tadi, dah terangkan. Okey, ciri utama tumbuk lada kalau di Negeri Sembilan, dia adalah tumbuk lada jenis hulu yang berukir. Jenis selalunya yang popular, yang paling terkenal adalah hulu tapak kuda. Okey, dia berukir tembus. Okey, termasuk bahagian samping dia pun berukir tembus dengan dia punya pakaian hiasan dia lah. Dia punya macam pelapik kepada batang surunai ni. Kalau kita sebut sebagai penduk, kalau bahasa Jawa dia panggil penduk lah. Ni bahan yang ataupun besi pelapik yang melindungi bahagian-bahagian batang surunai. Ni macam ni lah contohnya, hiasan kan. Ini daripada perak, daripada perak. Dia ada perak, tembaga ataupun besi biasa lah. Selalunya dia akan tahan karat lah, untuk elak karat, dan dia melindungi bahagian batang surunai ni. Ini kalau ciri-ciri tumbuk lada daripada Negeri Sembilan antaranya. Kalau tumbuk lada Negeri Kedah dia berbeza. Bentuknya hampir sama, bentuk luaran ni hampir sama, cuma beza dia tak ada cover macam ni. Dia tak ada cover perak macam ni, dan dia tidak ada samping yang berukir tembus macam ni, dan hulu yang dia tak ada. Dia biasa je. Dia bentuk hampir sama, cuma jenis hulu dia atau pemegang dia ada dua jenis. Kalau badik tumbuk lada Kedah, sama ada jenis dipanggil sebagai tapak kuda, dan satu lagi jenis macam hulu buah terung. Tu dia punya ni lah, dia punya perbezaan dia. Persamaannya kalau korang nampak di bahagian samping lah, dia orang ni ada dia punya ni samping ni. Ni melambangkan dia punya identiti masing-masing lah. Dia bentuknya hampir sama, cuma dia dibezakan. Dia ni ada muncung ke, dia ni ada berukir ke, ada macam mana lengkuk-lengkuk atau perspektif yang berbeza-beza yang menarik untuk melihatkan perbezaan secara besar dia. Macam ni, ni dia kosong belakang, tapi dia berukir. Ini dia punya samping yang begini. Ni pula samping tumbuk lada yang jenis berukir tembus. Inilah bezanya, yang bahan buatan yang sudah melebihi daripada 300 tahun. Yang ni jenis baru, era baru, mungkin dalam 30-40 tahun. Yang ni pun rasanya lah antik juga, mungkin dah berusia lebih daripada 80 tahun. Dia perbezaan dia. Okey, sekarang ni kita tengok pula daripada segi dia punya bentuk hulu dia. Bentuk hulu pula, kita tengok perbezaan dari segi bilah pula. Okey, ini pula jenis bilah dia. Kalau korang boleh perasan, dah nampak dah. Boleh nampak dah perbezaan dia kan. Boleh nampak perbezaan dia. Ini paling menarik untuk kita bincangkan. Tengok tumbuk lada. Tumbuk lada dipanggil tumbuk lada. Kenapa tumbuk lada? Kerana bentuk bilah dia tu seperti buah lada ataupun buah cili. Orang Negeri Sembilan sebut lada, dia tak sebut cili ataupun cabai. Dia panggil lada. So tumbuk lada dia sebab dia ni ni dia bentuk bilah dia seperti bentuk buah cili. Itulah dia punya
dia punya falsafah dia kan, daripada mana datang nama tumbuk lada tu, yang aku baca lah. Okey. Ni pula kita tengok bilah beladau pun dia ada kecondongan juga, hampir mirip dengan tumbuk lada, tapi dibezakan dengan saiz dia. Yang sedangkan tumbuk lada ni jenis panjang, memanjang kan, macam buah lada, buah cili kan memanjang. So dia mengikut konsep buah cili dah, buah lada tu kan, dia memanjang. So dia memanjang, dia tirus sampai ke hujung. Manakala yang beladau ni, dia macam aku sebut tadi, dia seakan mirip seperti jambia Arab, ataupun kalau kita tengok macam kuku harimau ke, ataupun kuku binatang macam ni lah. Cuma dia datang dalam saiz yang besar lah. Kalau tengok saiz dia pun dia beza, lebar dia tu kan. Pangkal ni boleh perasan, ni dia lebih runcing lah, lebih kurang satu jari aku. Yang ni lebih kurang lebar dalam 2 jari. Dan tapi ini yang membezakan lah dari segi kecondongan. Macam tu juga sini badik kecong ni, kita perasan nampak badik kecong. Badik kecong ni kalau kita tengok betul-betul, dia seakan macam lurus, sebenarnya tak. Dia ada kecondongan di pada bahagian hujung dia tu, dia condong sikit. Mungkin faktor untuk sudut-sudut menikam, sudut-sudut untuk membelah, untuk menghiris, itulah ni dia mempengaruhi lah. Bentuk itu mempengaruhi atas untuk dia punya peranan dia menghiris, menikam, melibas ataupun mencarik, macam tu lah. Kecondongan tu mempengaruhi lah. Okey. Dari segi mata dia, baik dari segi mata, dari segi matanya pula, tumbuk lada dan badik kecong, dia ada satu mata je. Satu matanya maksudnya dia ada belah bawah je. Okey, macam ni, dia belah bawah. Yang ni pun dia belah bawah. Dia tidak ada dui, dia bukan dua. Dia bukan mata bawah dan mata atas. Dua mata tu tajam lah. Dia berbeza dengan beladau. Macam beladau ni nampak, dia ada dua bahagiannya, atas dan bawah, memang tajam. Dia tidak ada belakang bilah. Yang macam ni kalau kita tengok, kita besar nampak. Okey, kita besarkan nampak. Dia ada belakang bilah dia. Belakang bilah maksudnya dia tidak bermata lah. Okey. Cuma di bahagian bawah ni nampak dia nipis. Ni bahagian mata. Begitu juga kita tengok badik kecong. Okey, badik kecong, tengok. Badik kecong ni tengok belakang dia ada belakang bilah dia. Okey. Ni dia berbentuk bersegi. Okey. Okey. Dan mata dia, tengok mata dia. Bawah dia ada mata sampailah ke hujung. Okey. Persamaan yang menariknya sebab kedua-duanya ada belakang bilah, dan kemudiannya selalunya pada bahagian belakang bilah ni dia ada macam-macam ketandaan. Ada macam-macam ketandaan. Ni macam ni lah, ni ketandaan guard. Ni pun ada ketandaan guard. So macam ada alur anak sungai di hujung dia kan. Ni selalunya belakang bilah ni dia ada letak ketandaan. Begitu juga macam ni. Macam badik kecong ni nampak, dia ada pamor dan ada beberapa ketandaan lah, yang kalau nak dikupaskan secara khusus memang kena ada satu sesi yang berbeza lah. Okey, macam ni lah kita tengok. Okey, bilahnya tajam sebab dia bilah dua, atas dan bawah. Nampak? Dia tajam. Jadi perbezaan mata bilah ni, dia akan mempengaruhi peranan tiap-tiap senjata ni. Perbezaan itu akan menjadikan dia ada peranan yang berlainan. Macam ni, beladau dia akan digunakan untuk seakan macam gerambit lah, cuma saiz besar. Dia boleh digunakan untuk mengkiris, melibas daripada tepi dan menikam, ataupun kalau dalam istilah lain dia boleh juga menyembelih lah. Macam tumbuk lada ni, dia lebih kepada konsep untuk menikam dan menghiris. Tu dia bukan menghiris lah, dia macam mana sebuah perkataan dia, merobek secara berdepan lah. Dia tidak pakai belakang bilah. Dia sama juga macam badik kecong ni, dia digunakan untuk menikam daripada arah depan. Selalu menikam memanglah daripada arah depan dan belakang. Menikam. Dia akan menikam.
menikam sasaran daripada ke depan, macam tu. Dan bilah yang tajam bawah ni digunakan untuk mengkiris secara berdepan. Itu bergantung pada dia pegang hulu lah, macam mana cara orang tu memegang hulu kan. Cara dia memegang, apakah dia pegang begini, salah ni kalau macam ni, kalau dia mata dia berkiut pada arah mata, dia pegang begini, so dia akan main tepi. Macam tu lah. Kalau dia pegang secara berdepan begini, ini selalunya adalah untuk menikam ataupun nak menyembelih ke apa kan, macam tu lah. Lebih kurang begitulah dia punya maksud dia, tujuan dia kan. Okey, sekarang korang boleh nampak lah kan perbezaan nyata dia kan. Perbezaan nyata dia dari segi jenis bilah dia, jenis reka bentuk bilah dia, bentuk bilah dia ni. Okey, jenis yang bermata satu maksudnya ada mata pada bahagian bawah saja. Okey, dan dia ada belakang bilah. Yang ni pula lain, dia ada dua mata, atas dan bawah, kedua-duanya tajam. Dan ini senjata ni sangat berbahaya lah. Dia selalu ni beladau ni memang guna untuk tempur lah, bertempur, sebab dia ada dua mata kan. Dia akan memang guna untuk dalam keadaan disebut macam pertahanan lasak ataupun combat kan. Ini sesuai. Okey, ini sekali lagi aku sebut, beladau ini adalah beladau daripada pagar alam, daripada Palembang di sebelah Sumatera ni. Ini adalah tumbuk lada daripada Negeri Sembilan. Okey, tumbuk lada Negeri Sembilan. Ini pula adalah badik kecong. Badik kecong yang berasal daripada tanah Bugis, tanah Sulawesi. Okey. Sebenarnya di Bugis sana banyak badik yang pelbagai. Cuma aku ambil yang ni lah sebagai contoh yang mudah. Okey kawan, sekian, terima kasih. Ini sekadar perkongsian ringkas yang mudah untuk kita faham lah secara asas. Okey, Assalamualaikum.